Anak saya selalu nyanyi lagu Didi. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kelas tata bahasa ini cikgu ni kelas tata bahasa yang sangat mudah, sangat senang ya. Awak faham yang ni, insya-Allah awak boleh faham susunan ataupun susun galu tata bahasa yang lain. Okey, kenapa cikgu highlightkan yang ni? Sebab kalau pelajar tak faham, biasanya dia akan memberi masalah kepada pemahaman pada subjek predikat, pada pola ayat. Okey, dia akan beri ganggu ramai tengah masuk pula. Okey, dia akan beri awak tak faham kepada subjek predikat, pola ayat, daripada mana datang golongan kata. Contohnya macam ni bahasa Melayu ni awak dah terlalu banyak sangat perkataan dalam bahasa. Umpama sebuah pokok, kat pokok tu ada buah kan, banyak kata majmuk lah, kata ni lah, kata tu, macam-macam kata ada. Tapi kita tak tahu tunjang asas yang kat bawah tu daripada mana datangnya golongan kata tersebut. Okey, jadi kelas untuk hari ni cikgu nak ajar asas tata bahasa dulu supaya awak boleh faham keseluruhan ilmu-ilmu tata bahasa yang lain nanti untuk ayat ke, untuk golongan kata ke, daripada asas yang ni. Okey, kita tengok dulu. Jadi untuk hari ni, cikgu nak sentuh dua perkara sahaja. Okey, dalam tata bahasa untuk hari ni, cikgu nak sentuh dua perkara sahaja. Cikgu tak nak sentuh banyak, masa pun cikgu tak nak banyak juga siang kat awak pakai data kan. Okey, untuk hari ni cikgu nak sentuh, nampak tak yang merah tu, aspek pembentukan ayat dalam bahasa Melayu dan aspek pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Okay, aspek pembentukan ayat dan aspek pembentukan kata, itu dua perkara sahaja yang cikgu akan sentuh. Walaupun nampak macam dua perkara, tapi dua perkara ni dia memberi impak besar dalam cara awak analisis ayat akan datang, cara awak analisis golongan kata akan datang. Cara analisis subjek predikat, cara awak analisis frasa ataupun pola ayat. Okey. Dalam mengenali konsep asas tata bahasa yang terkandung dalam tata bahasa Melayu, terdapat beberapa aspek yang perlu diketahui dan difahami oleh pelajar. Dengan memahami konsep asas ini, pelajar akan, tak kira pelajar ke siapa yang akan memperoleh gambaran isi kandungan yang terdapat dalam ilmu tata bahasa yang menjadi tumpuan utama dalam pendidikan pelajar sekolah. Okay, aspek asas tata bahasa yang perlu difahami, yang sangat-sangat perlu difahami ialah aspek pembentukan ayat dalam bahasa Melayu dan aspek pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Okey, dia nampak dua perkara ni saja yang cikgu akan sentuh. Apabila dua perkara ni akan sentuh, apabila ada analisis ayat, awak akan jadi mudah. Yang menjadi menyebabkan awak sukar nak faham, nak analisis subjek predikat, nak analisis pola ayat sebab awak tak faham tunjang utama yang ni sebenarnya. Okey. Dalam asas tata bahasa Melayu, antara aspek yang awak perlu faham ialah satu yang pertama ialah proses pembentukan kata. Proses pembentukan kata. Kemudian jenis golongan kata. Kemudian pola ayat dalam bahasa Melayu. Sebab daripada pola ayat ini akan membentuk subjek predikat. Subjek predikat ialah ayat. Okey. Dan jenis-jenis ayat utama dalam bahasa Melayu. Jenis-jenis ayat inilah akan menghasilkan wacana ataupun karangan awak. Okey, kita akan sentuh yang ni, proses pembentukan kata dan proses pembentukan ayat saja. Pola ayat dengan jenis-jenis ayat cikgu tak sentuh hari ni. Nota kurang jelas, tak nampak ya? Okey, jap. Okey, boleh nampak? Boleh nampak tak? Jelas tak? Boleh bagi respon sikit kat cikgu. Nampak Okey. Kemudian, sekarang ni cikgu nak masuk kepada proses susunan pembentukan ayat dalam bahasa Melayu. Cikgu laju ke? Boleh? Bagi respon. Bila cikgu buka appear yang besar ni, cikgu tak nampak awak punya message. Nak bagi awak nampak. Okey. Susunan pembentukan ayat dalam bahasa Melayu dimulakan dengan huruf. Huruf ialah unit terkecil. Ini pembentukan ayat. Sebelum jadi ayat, inilah proses-proses yang perlu dilalui oleh ayat sebelum ayat itu terhasil. Semua tahu
Yang pertama ialah unit terkecil dalam bahasa Melayu iaitu huruf A sampai Z. Okey, huruf A sampai Z. Huruf A sampai Z, tahu kan kita A sampai Z? Alfabet lah kalau dalam bahasa Inggeris. Okey, dalam bahasa Melayu kita ada 6 vokal. 6 vokal iaitu A, E, I, O, U. Itu 5. Satu lagi apa? Nampak separuh? Dah okey? Okey, dah okey. Okey, A, E, I, O, U. Tu 5. Satu lagi mana datang satu lagi tu? Satu lagi, vokal apa? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Diulang 5, 5, 5. Satu lagi ialah E juga. Betul tak? Lagu Didi ada A, I, O, U tapi dia turut 5 kat situ. Okey, dia ada 6. Kita ada 2 E. Okey, A, E, I, O, U. Okey, A, E, I, O, U. E tu satu E taleng, eng, taleng. Satu lagi E, pepet. Ikut sebutan, pe, taleng, eng. Dengar tak? Okey, faham Jadi 2 E taleng, E pepet. Jadi kita ada 2. E iaitu jadilah 6 vokal. Okey, kita pula ada 18 konsonan asli. 18 konsonan asli ni tak silap cikgu termasuk NY dengan NG rasanya lah. NY NG tu konsonan asli bahasa Melayu dan 9 konsonan pinjaman. Nampak tak? Ini basic asas. Dan 9 konsonan pinjaman inilah selalunya disoal dalam kertas 2. Sekarang cikgu ambil aspek tata bahasa ni untuk bahagian utama ni kepada bahagian apa? Kertas 2 bahagian apa? Soalan nombor 3A, 3B, 3C, 3D, 3E. 3E peribahasa lah. Jadi awak nampak dah ada konsonan pinjaman. Maksudnya tak terlepas daripada kertas 2 bahagian tata bahasa tu untuk disoal. Balik-balik basic ataupun balik-balik asas kepada alfabet ataupun huruf tu sendiri. Okey? Dia faham Okey, lepas huruf, kita akan pergi kepada apa? Suku kata. Suku kata ni senang lah. Saya. Saya tu perkataan betul tak? Kemudian saya ada 2 suku kata. Jadi 2 suku kata daripada huruf pergi kepada suku kata. Okey, suku kata ni kalau dalam Komsas kita ada buat analisis bentuk kan? Kalau dalam suku kata kita akan buat analisis bentuk. Sekejap ada yang masuk. Sekejap saya kena admit. Okey. Cepat masuk. Oh, ramai lagi masuk. Sekejap ya. Okey, kita pergi pada suku kata. Okey, suku kata. Suku kata ni semua tahulah dalam Komsas kita ada buat analisis bentuk. Betul tak? Dalam rangkap ada baris, dalam baris ada perkataan, dalam perkataan ada suku kata, dalam suku kata ada rima. Itu bentuk dalam, kita analisis bentuk dalam sajak. Okey, mula daripada yang terbesar dalam rangkap ada baris, dalam baris ada perkataan, ada suku kata, dalam suku kata ada rima. Okey, yang tu kita tengoklah jadi suku kata. Lepas tu kita pergi kepada kata. Kata semua tahu, betul tak? Dalam bahasa Inggeris dia panggil word. Okey. Okey, kata terdiri daripada morfem bebaslah satu-satu. Morfem bebas ni maksudnya kata dasar ataupun leksikal. Leksikal ni perbendaharaan kata. Okey, perbendaharaan ni berapa banyak perkataan yang ada dalam kepala kita ni, dalam otak kita ni. Okey, kalau ikut kajian, ada yang mengatakan kalau seseorang individu itu memperoleh dalam 1000 perbendaharaan kata pun, perbendaharaan kata asing bukan perbendaharaan kata kedua, okey, bahasa asing, dia dah boleh bertutur dengan baik. Ya, kalau awak ada dalam 500 patah perkataan ataupun 500 perbendaharaan kata dalam bahasa Inggeris pun, awak dah boleh bertutur bahasa Inggeris dengan baik sebenarnya. Dan dah boleh buat karangan sebenarnya. Okey. Kemudian kita dah pergi kepada perbendaharaan kata. Okey, kita pergi kepada frasa. Okey, frasa ni yang best sikit ni. Okey. Frasa. Frasa ni masalah dia apa? Masalah bila awak nak buat pola ayat. Kita faham dulu apa itu frasa. Okey, frasa ni ialah susunan lebih daripada satu perkataan yang masih membawa satu makna. Tidak mempunyai subjek dan predikat. Nampak? Jadi kalau nak jadikan dia ayat ataupun nak jadikan dia subjek ataupun predikat, perlu ada frasa campur frasa. Itulah dipanggil pola ayat.
Okey, kadang-kadang pelajar keliru. Nampak macam panjang. Ini dah jadi ayat ni. Tak semestinya. Okey, tak semestinya. Sebab apa? Sebab, tengok nota tu balik. Okey, rumah itu cantik. Contoh ayat saya. Cuba catat sikit. Okey, rumah itu cantik. Itu pola ayatnya apa? Pola ayatnya? Pola. Kita ada 4 pola ayat kan? FN campur cantik. Respon sikit. Frasa apa? FA Cantik. Ya, pola ayatnya FN campur F FA. FN campur itu pola ayatnya. Jadi kalau saya kata rumah itu cantik, awak pecahkan tu, rumah tu ialah rumah frasa nama, cantik tu frasa, Adjektif. rumah itu adjektif. Jadi awak dah nampak dah macam mana nak pecahkan sebab awak dah faham frasa tu macam mana. Okey, katakanlah cikgu cakap rumah teres 2 tingkat itu cantik. Mana frasa pola ayat FN kat depan tu? Apa? Rumah teres 2 tingkat. Itu cantik. Rumah teres Dua tingkat. Rumah teres 2 tingkat itu apa dia? Frasa nama. Frasa nama. Nampak tak? Walaupun dia ada berapa patah perkataan dekat situ, itu bukan ayat. Jadi dia panggil apa tu? Dipanggil frasa. Sebab ayat akan berdiri apabila ada subjek, akan ada predikat. Jadi apabila keluar soalan pola ayat, awak dah tahu nak cari yang mana satu subjek dan predikat. Okey? Jadi kalau ada 3 patah perkataan itu tak semestinya, itu bukan ayat. Okey? Nampak Jadi awak kena faham, baru awak boleh pecahkan pola ayat tersebut. Okey, habis frasa. Jadi kesimpulan untuk frasa di sini ialah, okey, awak kena ingat sampai bila-bila. Okey, kesimpulannya ialah frasa ialah susunan lebih daripada satu perkataan satu. Okey, frasa ni satu ataupun lebih daripada satu perkataan yang masih membawa satu maksud ataupun rangkaian beberapa patah perkataan tapi masih membawa satu maksud. Itu dipanggil frasa. Tak semestinya ada 3 patah perkataan itu ayat. Belum tentu lagi ayat. Dan frasa memang bukan ayat. Itu sebab ayat nak berdiri kena ada pola ayat. Subjek campur predikat. Frasa campur frasa. Kita ada berapa pola ayat? Kita ada berapa pola ayat? Cepat respon. Pola ayat bahasa Melayu. Kita ada berapa pola ayat? Kita ada berapa? 4. Pandai, bagusnya. Okey, kita ada 4. Baguslah awak semua. Okey, tahu. Ingat lagi. Alhamdulillah, ingat lagi awak Okey, 4 pola ayat. Kita ada FN campur FN. FN campur FA. FN campur FA, betul. Lagi FN campur FSN. SN. SN. Dia tak ada frasa tugas tak ada. Walaupun ada kata tugas, tak ada. Okey, FN campur FN, FN campur FK, FN campur FA, FN campur SN. Kenapa pola ayat ni yang depan semua ni FN? Cikgu pernah ajar kan? Kenapa depan ni FN, belakang je yang berubah? Cikgu pernah ajar dah kelas lalu. Cikgu dah cakap dah. Sebab apa? FN, AF. Kenapa FN semua kat depan tu? Dia tak ada FK campur FM pula kat depan. Memanglah kita memang subjek predikat. Subjek predikat depan dia memang FN. Belakang dia baru berubah. Depan dia tak berubah. Kenapa FN? Kenapa FN? Rasionalnya. Sebab semua benda kat dunia ni ada nama. Tu jadi macam tu. Itu rasional dia. Okey. Faham Boleh? Sebab dunia kat depan ni memang. Okey, dalam subjek predikat, kita akan masuk subjek predikat kejap lagi. Jadi sekarang ni cikgu nak kesimpulan kecil ni di sini ialah, okey, frasa ni bukannya ayat. Frasa tak ada subjek, tak ada predikat. Jadi susunan, frasa ialah susunan atau lebih daripada rangkaian patah perkataan yang masih membawa satu makna. Okey, satu maksud. Okey, habis frasa. Okey. Okey. Kemudian klausa. Klausa ni apa? Okey, klausa ni ayat. Okey, cikgu nak terus laju. Klausa ni ayat. Okey, klausa ni
Maksud klausa ni satu rangkaian perkataan yang mengandungi subjek predikat. Okay, klausa ada subjek predikat. Pernah dengar tak klausa? Kalau bahasa Inggeris panggil clause, tak silap cikgu. Okay, clause. Okay, satu rangkaian perkataan yang masih mengandungi subjek, dia ada subjek, dia ada predikat. Klausa ni terbagi kepada dua. Satu klausa bebas dan satu lagi klausa tak bebas. Okay. Klausa bebas, klausa yang boleh berdiri dengan sendiri. Contoh, saya pandai. Nampak? Dua patah perkataan tetapi dah jadi apa tu? Dua patah perkataan tapi jadi ayat. Walaupun dua. Tadi tu rumah teres 2 tingkat. Rumah teres 2 tingkat. Ada berapa tu? 4 patah perkataan bukan ayat. Itu dipanggil frasa. Okey, ni nampak Tapi yang ni saya tidur 2 patah perkataan dipanggil ayat. Sebab apa? Sebab walaupun 2. Respon sikit cikgu nak dengar, tahu. Sebab apa? Ada subjek dan predikat. Ya, dia ada ayat tu ada subjek ada predikat. Walaupun 2 patah perkataan ada subjek predikat. Nak tahu dia tu ayat atau tidak, ada subjek atau tidak, ayat tu ada subjek atau tidak, cuba pecahkan melalui pola ayat. Frasa dan frasa. Baru boleh nampak. Jadi kalau keluar soalan pola ayat, awak dah tahu nak pecahkan pola ayat tu macam mana. Nak tahu pecahkan subjek predikat tu macam mana. Nak cari subjek predikat tu macam mana. Okey, yang tadi tu klausa bebas, jadi klausa tak bebas. Klausa tak bebas ni ialah klausa yang dia perlukan bantuan, okey, ayat lain. Okey, dia perlukan bantuan ayat lain untuk berdiri, untuk hidup lah. Kalau tak faham. Okey, dia faham klausa Okey, klausa, cikgu nak masuk kepada apa? Ayat lah. Tahu kan ayat kan? Ucapan paling tinggi dalam tata bahasa. Ayat merupakan susunan tata bahasa yang mengandungi subjek dan predikat. Okey, nampak serta bermula dengan pengucapan, ucap dan diakhiri dengan kesenyapan. Okey, dia tak senyap pun tak ada bahasa dah lah, dah berhenti cakap lah kan, betul tak? Okey, jadi dah senyap tak ada bahasa, dah tak ada ayat dah. Jadi subjek predikat serta bermula dengan pengucapan dan diakhiri dengan kesenyapan. Jadi tahulah sekarang ni subjek predikat ada ayat, ayat ada subjek predikat. Okey, faham? Okey, setakat ni boleh faham apa yang cikgu ajar. Kenapa benda ni penting, perkara ni penting? Kenapa perkara ni penting? Nampak macam mudah tapi bila awak dapat susunan ni betul-betul penting untuk soalan 3 apa ni? Soalan 3, kita ada soalan 3A, kertas 2 kan? 3B, 3C, 3D, 3E. 3A binayat, cikgu ingatkan balik lah. Okay, kita dah lama tak sekolah kan, saya rindu sekolah. Okay, rindu kat awak semua. Okay, 3A, 3B, 3A binayat, 3B sintaksis. Sintaksis ni lah ayat. Okay, analisis ayat ni lah. Okay, 3B, 3C masuk kepada apa? Kesalahan apa? Ejaan, imbuhan. Jazli ingat lagi tak? Kesalahan ejaan, imbuhan. Kemudian masuk pada kesalahan istilah dan tata bahasa. Dan akhir sekali itu ialah peribahasa. Itu dah jadi masuk kepada sintaksis bahagian B. Okey. Habis Jadi yang ni, yang satu ni habis. Kita tengok. Masih lagi ramai yang masuk Okey. Jadi kat sini rajah susunan pembentukan ayat dalam bahasa Melayu. Cikgu cakap tadi cikgu nak sentuh 2 perkara iaitu pembentukan ayat dalam bahasa Melayu dan kata. Okey, cikgu tak sentuh kata lagi Jadi kita susun semula. Okey, sebelum jadinya ayat, sebelum terbentuknya karangan, sintaksis ni, analisis sintaksis ni, okey, bermula dengan huruf, fonem. Okey, fonem ni huruf lah. Okey, atau kalau kajian tentang huruf ni dipanggil fonologi. Kaedah kajian tentang huruf dipanggil fonologi. Kemudian suku kata. Suku kata ni dah masuk morfem Okey, kata. Morfem pun kata lah. Okey, kalau kaedah kajian tentang kata, okey, dipanggil morfologi. Okey, kaji tentang kata tu dipanggil kaedah kajian tentang
morfologi lah. Yang soalan-soalan ni dia akan soal awak dalam periksa. Dia wajib. Dia uji awak tentang kata, okey, dan dia uji awak satu lagi frasa. Okey, sintaksis ayat dan glosa dan ayat. Itu masuk pada sintaksis. Kebanyakan yang ini ni, soalan ni masuk dalam bahagian soalan nombor 3 bahagian B. Yang A bina ayat, yang B tu. Dia akan soal ayat songsang, subjek predikat, pola ayat, cakap aduk cakap pindah, ayat majmuk, betul tak? Yang itu. Jadi awak kena faham yang ni ayat-ayat ni datang daripada mana. Okey. Kemudian wacana. Okey, ada satu lagi sebenarnya tapi saya tak masuk kat sini. Itu peringkat tertinggi lah. Saya tak payahlah. Itu masa belajar dah masuk universiti nanti. Lepas wacana ni macam karangan pemerengganan. Okey, wacana dan satu lagi yang saya belajar ni dia panggil genre. Awak eja genre. Genre. Kalau eja lah genre. Tahu kan genre kan? G-E-N-R-E. Dia panggil genre. Genre seram. Genre kelakar. Genre lelucon. Kan? Betul tak? Okay. Genre. Genre ni diambil daripada perkataan bahasa Perancis. Itu yang tertinggi lah. Yang tertinggi wacana. Okay. Setakat ni faham Faham. Okay. Cikgu laju sangat ke? Tak kan? Malah cikgu laju. Tak tahu kenapa laju. Kalut pula rasanya. Cikgu. Faham? Ada soalan tak? Faham? Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Sekejap ada lagi yang masuk. Cikgu admit je. Okey. Sekarang ni maksudnya asas tata bahasa Melayu tu sebelum jadinya ayat, okey, dia perlu melalui fonem, morfem, barulah kepada sintaksis. Okey, yang inilah dia menjadi apa? Menjadi soalan dalam kertas 2 awak. Soalan nombor 3. Okey, dia faham Okey, habis untuk proses pembentukan ayat dalam bahasa Melayu. Okey, isu yang kedua pula. Yang kedua ini asas. Awak kena faham asas ni. Apabila awak faham asas, kalau cikgu sentuh nanti pemajmukan ke, cikgu sentuh ayat majmuk ke, cikgu sentuh tentang ayat songsang ke, awak boleh faham. Sekarang ni awak kena faham dulu daripada pokok yang banyak sangat golongan kata, buah-buah kata-kata yang banyak tu, awak kena faham dulu akar tunjang tu. Okey, akar tunjang tu dah faham. Memang senang untuk awak analisis tata bahasa. Okey, cikgu nak masuk yang kedua pula ya. Okey, yang kedua. Ya, ada lagi yang masuk ni. Okey, yang kedua, okey, cikgu nak sentuh tentang proses pembentukan kata. Kata. Tadi ayat kenapa kata kemudian? Sebab kata ni panjang. Jadi cikgu buat lambat sikit. Okey. Proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu bermula dari kata dasar. Kata dasar. Kata tunggal. Tunggal satu dasar. Okey, daripada kata dasar ini boleh membentuk kata lain. Okey. Antara pembentukan kata bahasa Melayu adalah dengan cara menerima imbuhan iaitu kata terbitan satu. Okey, dengan cara apa? Pembentukan kata dalam bahasa Melayu dengan cara menerima kata terbitan ataupun imbuhan. Imbuhan tu maksudnya kata terbitan. Lepas ni kalau dengar kata tu kata terbitan. Kata terbitan tu apa? Kata terbitan tu ialah kata yang menerima imbuhan. Nampak tak? Kalau tak faham konsep golongan kata tu, kata ni, banyaknya kata dekat dunia ni. Jadi awak kena letakkan betul-betul. Okey? Kata terbitan tu ialah kata menerima imbuhan. Okey. Kata yang menerima imbuhan. Jadi yang kedua ialah pemajmukan. Okey? Yang kedua, tata bahasa terbentuk melalui kata, golongan kata dalam bahasa Melayu terbentuk melalui proses pemajmukan. Yang ketiga, kata dalam bahasa Melayu terbentuk melalui proses penggandaan. Okey, yang ni cikgu cakap tentang apa, macam mana kata tu boleh terbentuk. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Kata dalam bahasa Melayu terbentuk melalui proses imbuhan ataupun kata terbitan. Kedua, melalui proses pemajmukan. Ketiga, melalui proses penggandaan. Yang ni cikgu akan sentuh Okey. Yang kedua, okey, kita pergi seterusnya. Okey, kata terbitan. Apa itu kata terbitan? Apa itu kata imbuhan? Okey.
Salah satu pembentukan kata adalah dengan memasukkan imbuhan. Okey, ada yang buka mic? Tolong tutup mic. Boleh? Okey. Okey, salah satu pembentukan kata adalah dengan memasukkan imbuhan. Contohnya daripada perkataan kaki kata nama, nampak tak? Apabila menerima imbuhan ber akan menjadi berkaki, kata kerja, membentuk kata kerja. Jadi proses pembentukan kata salah satunya dengan cara meletakkan imbuhan. Daripada kata nama, letak imbuhan, jadi kata kerja. Kata lain terbentuk. Itu proses pembentukan kata. Kenapa cikgu terangkan perkara ni? Sebab apabila awak faham konsep golongan kata, pembentukan kata ni, awak akan mudah untuk mencari atau memisahkan pola ayat. Itu sebenarnya. Okey? Nak pisahkan pola ayat. Sebab awak boleh tahu golongan-golongan kata tersebut apabila awak tahu daripada mana terbentuknya proses pembentukan kata ini. Okey. Jadi, untuk pengetahuan kita semua tahu bahasa Melayu ni dia sangat special. Okey, daripada bahasa-bahasa yang lain. Okey. Kita ada imbuhan, awalan, akhiran, apetan, sisipan, pinjaman. Okey. Biasanya orang ingat awalan, akhiran, apetan, sisipan, pinjaman. Awalan, akhiran, apetan, sisipan. Pinjaman orang lupa. Orang kan pinjaman ni sebenarnya ialah sebahagian daripada imbuhan. Awak faham nak tak nak imbuhan yang pinjaman ni kena tahu dan kena hafal. Okey. Contoh makanan kata nama, imbuhan lain. Jadi memakan dah jadi kata kerja. Okey, baris kata nama, pembaris pun kata nama juga. Okey, tapi membawa maksud yang berbeza. Itu dah masuk. Kalau maksud ni, okey, dah pergi kepada ilmu semantik. Ilmu semantik ni ialah ilmu maksud tentang sesuatu ayat. Okay, ilmu semantik ni nanti, ilmu maksud tentang sesuatu ayat ni nanti penting untuk awak nak tahu golongan kata tu golongan kata kerja ke kata nama. Tak apa, nanti kita sentuh kemudian. Okey, kemudian air kata nama, berair dah jadi kata kerja. Okey, yang ini contoh imbuhan pinjaman. Pro, dui, bi. Okey, aktif, bahasa, adab. Okey, aktif, proaktif, bahasa, dui bahasa, adab, biadab. Okey, tak cakap biadab, biadab lah kan. Okey, bi tak ada Okey, faham Jadi sekarang ni untuk imbuhan pinjaman, kita ada 3 jenis imbuhan pinjaman dalam bahasa Melayu. Memang akan biasa soal yang suka disoal dalam kertas 2. Imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit, Arab dan Parsi, bukan Arab Parsi dan juga bahasa Inggeris. Jadi kena tahulah imbuhan pinjaman ni apa, nanti kita akan pergi. Yang ni cikgu bagi asas dahulu. Okey, setakat ni boleh faham ya? Okey, seterusnya. Proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Okey. Tadi tu cikgu dah bagi tahu tentang imbuhan kan? Okey, untuk makluman awak semua, untuk makluman semualah. Untuk makluman semua, jangan risau Ya Allah, banyaknya imbuhan. Macam mana nak tahu imbuhan ni? Sebenarnya imbuhan dalam bahasa Melayu ni telah diletakkan cantik je susunannya. Okey, susun dah letak elok-elok dah. Okey, cuba awak tengok yang saya bagi tu, imbuhan kata nama. Saya selalu ajar pelajar saya kata imbuhan kata nama ni senang je nak ingat. Yang ada huruf P, nampak tak yang cikgu bagi tu? Yang ada huruf K, dia ada imbuhan awalan, akhiran, apetan. Tapi kebanyakannya, walaupun dia apit sekalipun, huruf depan dia bermula dengan huruf P dengan huruf K. Okey? Huruf P dengan huruf K. Jadi huruf P dengan huruf K ni dan ada beberapa imbuhan pinjaman yang awalan tu. Dan juga imbuhan pinjaman akhiran. Ada juga. Okey. Dan imbuhan sisipan IL, IM, IR. IL, IM, IR. Apa yang IL? IL ni kalau IL
kelip, kelip jadi kerlip. EL, betul tak? Itu ER. Siapa ada contoh EL? Ada tak contoh EL? Apa EL Yang cuba ada EM. Okay, EM dengan ER, imbuhan sisipan membentuk kata kerja. Jadi kan sebagai panduan untuk awak lah. Okay, untuk nak tahu frasa tu nanti kat belakang frasa nama ke frasa kerja, imbuhan yang hadir untuk kata nama ni biasa huruf P, huruf K dan beberapa imbuhan pinjaman. Okay, boleh faham Okay, cikgu terus ni, laju sikit. Okay, imbuhan untuk kata kerja. Tadi imbuhan untuk kata nama kan? Okay, sekarang ni imbuhan untuk kata kerja. Okay, daripada imbuhan yang awalan, akhiran, apitan tu, imbuhan kata kerja biasanya cikgu ada juga huruf K tapi tengok kepada semantik maksud ayat. Tapi kebiasaannya, okay, kebiasaannya imbuhan untuk kata kerja huruf M, huruf B, tengok huruf M, huruf B, okay, kan dengan I. Kan, imbuhan kan ni memang untuk kata kerja. Okay, jadi kalau awak tengok balik imbuhan apitan pun dia bermula dengan huruf M, okay, kemudian ada kata sendi huruf M, B, okay, kata sendi, okay, kan, I. Dan satu ke. Jadi kena tengok balik masuk ayat tu. Maksudnya kalau jumpa imbuhan ke kat depan, okay, tak semestinya kata nama. Ada juga imbuhan untuk kata kerja. Tapi selalunya panduannya imbuhan untuk kata kerja ni huruf M, huruf B dengan kata sendi dan juga ter. Itu selalunya. Jadi dah nampak dah cara nak tukarkan ayat tu nanti macam mana. Dah tahu dah golongan kata ni frasa kerja. Frasa ni frasa nama. Itu sebagai panduannya. Okey. Saya terus Dan imbuhan untuk kata adjektif sikit je sifat ter dengan se. Se ni sebab dia dah ada rajah perbandingan. Okey, dia ada rajah perbandingan. Kan kita belajar kan kita ada 6 darjah perbandingan. Kita akan sentuh satu-satulah 6 darjah perbandingan tu nak letak macam mana. Kemudian kean, okey, kemudian ada imbuhan sisipan. Okey, EL, ER, EM, IN. Okey, boleh faham Jadi awak jangan risau. Bila tengok ayat, apa yang awak jadi nak pecahkan ayat tu macam tak faham sebab awak tak tahu setiap imbuhan ni sebenarnya dah ada rumah dia sendiri. Okey, setiap imbuhan dalam bahasa Melayu ni dah susun cantik dah. Dah ada imbuhan rumah dia sendiri. Jadi kalaulah keluar ayat tentang pola ayat, cari pola ayat, awak dah tahu dah, imbuhan ni golongan kata ni. Okey, imbuhan ni untuk golongan kata yang ni. Jadi awak boleh faham dekat situ. Okey. Okey, kita tunjuk balik. Kita tengok kat sini. Saya tak highlightkan kat situ, tak nampak. Untuk imbuhan kata kerja, imbuhan awalan ada 12. Okey, akhiran 2. Kat situlah dia dah susun cantik lah tu. Imbuhan apitan ada 13. 13 ayat 18. Kita tak nampak. Kita pun nak highlightkan. Okey, tak apa, nanti nota ni cikgu akan bagi pada awak. Jangan risau. Okey. Jadi, cikgu dah habis. Imbuhan untuk kata nama, imbuhan untuk kata kerja dan imbuhan untuk kata adjektif. Ada imbuhan untuk kata tugas? Ada imbuhan untuk kata tugas? Kata tugas ada? Tak ada kan? Betul tak? Itu sebabnya bahasa Melayu ni senang. Bahasa paling senang di dunia sebenarnya. Kalau bahasa Inggeris, okay, eja CHAIR. Kalau kita CHAIR, bahasa Melayu tu apa? Cair. Betul tak? Cair. Tapi bahasa Inggeris tak. Okay. Chair. Jadi chair. Jadi kerusi. Chair. Kita kalau eja bentuk bahasa kita, di mana ada vokal, disebut cair. Jadi macam tu. Jadi bahasa Melayu ni bahasa yang mudah di dunia. Cuma yang membezakan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, awak keliru sebab apa awak tak tahu nak pergi tata bahasa Inggeris. Sebab bahasa Inggeris ni, kita bahasa Melayu ada 4 golongan kata. Kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas.
Okey, kata tugas tu ada pecahan dia 16 lagi. Okey, 16 ni dia bertugas untuk ni, dia bertugas untuk ni. Ada tugas tertentu untuk kata nama, kata tugas ada tugas tertentu untuk kata kerja. Ada tugas tertentu untuk kata adjektif, kata tugas. Tapi bahasa Inggeris ada 3. Dia ada nouns, kata nama lah kan. And dia ada pronouns, kata ganti nama. Okey, kemudian kata kerja. Kata kerja dia verb. And then dia ada adverb. Macam kita lah, verb ada adverb. Okay, verb, adverb. Okay, verb lah, nouns, verb, dengan yang ketiga lah, adjective. Okay, dia tak ada macam bahasa Melayu, tak ada kata tugas. Bahasa Inggeris sama macam bahasa Arab. Okay, tugasnya telah ditetapkan. Betul tak? Dia ada present tense, past tense, past continuous tense dengan past participle. Betul tak? Cikgu buat perbandingan sikit lah nak bagi awak faham. Jadi, bahasa Melayu ni senang sangat. Bahasa Inggeris, kalau dengan bahasa Arab pun dia ada fi'il, mudhari', fi'il amar, fi'il madhi, betul tak? Awak kena faham, awak kena tahu. Dia dah letak syarat tu siap-siap, tugas dia tu. Jadi sekarang ni, bahasa Melayu senang dipelajari lah sebenarnya. Kalau yang bahasa lain, tugas tu tak ada. Kena hafal, dia letak syarat. Jadi pelajar tu kena tahu. Nak tukar perkataan tu kalau past tense macam mana, kalau present tense macam mana, itu sahaja. Tapi bahasa Melayu tak ada macam tu. Okey, sebab kita ada kata tugas. Okey, habis untuk imbuhan. Okey, cikgu nak bagi pada, okey, yang pertama tadi, kata terbentuk dalam bahasa Melayu pertama melalui proses apa? Imbuhan ataupun kata terbitan. Okey, yang kedua, kata dalam bahasa Melayu terbentuk. Okey, kata dalam bahasa Melayu terjadi melalui proses pemajmukan. Okey, melalui proses pemajmukan. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya ya. Okey, melalui proses pemajmukan. Okey, kata majmuk, okey, adalah apabila dua kata dasar. Kata dasar tadi kata tunggal kan, mungkin cikgu terangkan tadi kan. Atau lebih dirangkai, kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi kesatuan yang membawa makna tertentu. Okey, kata lain campur bentuk kata lain. Tu kata majmuk. Okey, air perkataan lain, mata perkataan lain, majmuk bawa maksud lain. Cermin mata, cermin lain, mata lain, bawa maksud cermin mata. Lain-lain, dia majmuk melalui proses pemajmukan terbentuklah perkataan yang lain, campur aduk. Okey. Dan kata majmuk ni, cikgu lupa nak catat dekat situ. Okey, kata majmuk ni ada 2 tau. Okey, 2 jenis. Satu kata majmuk yang ejaannya tercantum, catat sikit yang tu. Satu lagi kata majmuk yang ejaannya terpisah. Yang terpisah yang cikgu bagi ni lah. Okey, yang tu cikgu tak nak sentuh dulu. Okey, cikgu akan sentuh kemudian. Okey. Jadi kata majmuk ni ada 2 jenis. Satu majmuk tercantum dan satu lagi majmuk terpisah. Okey, setakat ni boleh Jadi yang kedua, proses pembentukan kata pertama melalui proses imbuhan. Kedua melalui proses pemajmukan. Okey, kata dalam bahasa Melayu terbentuk. Okey, yang ketiga, kata dalam bahasa Melayu terbentuk melalui proses penggandaan. Okey, kata dalam bahasa Melayu terbentuk melalui proses penggandaan. Okey, jadi dalam bahasa Melayu ni jangan keliru. Ganda je ingat jamak. Bila ganda je jamak, bukan. Tak semestinya. Okey, sebab salah satunya gandaan itu menunjukkan proses pembentukan kata. Okey, melalui proses pembentukan kata. Okey, penggandaan kata ganda ialah kata yang dihasilkan dengan cara menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada diulang keseluruhan ataupun diulang pada bahagian tertentu. Okey, dia ganda bukan maksud jamak, tak. Maksudnya apa? Pembentukan kata. Dia terbit kata lain. Okey, kanak-kanak. Okey, kanak-kanak gandaan tapi dia membentuk kepada kata nama. Nampak? Rama-rama gandaan, dia tak menunjukkan jamak tapi menunjukkan kepada pembentukan kata nama. Labi-labi, laba-laba. Okey, nampak Boleh faham? Boleh? InsyaAllah. Cikgu laju sini. Cikgu laju ke? Okey. Dan yang terakhir. Terakhir kan? Kesimpulannya. Okey, kesimpulannya. Pukul berapa? Dekat 10.30 dah. Okey, Alhamdulillah. Tepat-tepat je.
Okey, cikgu pun kesian kat awak. Yelah kan mana tahu yang pakai data tu, ya Allah. Hai, bayangkanlah. Cikgu pun anak-anak pun semua pakai internet belajar. Okey, jadi terpaksalah nak tak nak kita terpaksa ni pendidikan perlu diteruskan. Cikgu pun tak mengajar awak, cikgu susah hati sangat. Ya Allah, hai, memang susah hati, memang nak mengajar awak. Okey. Jadi kesimpulannya untuk hari ni, cikgu dah maklumkan tentang apa? Dua Satu, proses pembentukan ayat, sintaksis dalam bahasa Melayu, dan satu lagi proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Okey, proses pembentukan ayat dalam bahasa Melayu, cikgu ulang sekali dimulakan dengan huruf, perkataan, suku kata, frasa, klausa, ayat. Okey, yang paling cikgu nak tekan kat sini ialah apa dia? Frasa, klausa dan ayat. Kat situlah dia menjadi soalan awak dalam kertas 2. Okey, soalan nombor 3. Okey. Dan kemudian proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu, okey, melalui 3 proses. Satu, kata terbitan, okey, imbuhan asli kita, imbuhan asli bahasa Melayu. Okey, dan imbuhan pinjaman. Okey, kemudian proses pembentukan kata terbentuk dalam bahasa Melayu melalui proses pemajmukan, dan proses kata terbentuknya kata dalam bahasa Melayu melalui penggandaan. Jadi sekarang ni awak jangan kelirulah. Okey, dalam letakkan sempang pun, tanda sempang dalam kata ganda, kena tengok juga. Kadang-kadang awak keliru kata majmuk. Kata majmuk tu awak letak tanda sempang. Okey, faham macam sampah sarap dia tak ada tanda sempang. Sebab tu majmuk. Kata majmuk ni apabila kedua-dua perkataan itu membawa maksud. Okey, itu dipanggil kata majmuk. Okey, boleh Okey, alhamdulillah. Setakat ni itu, cikgu harap faham. Kalau malu nak tanya kat sini, tak apa, boleh PM tepi cikgu. InsyaAllah yang mana cikgu boleh bantu, cikgu bantu. Okey, jadi sekarang ni kesimpulannya, cikgu tak masuk lagi yang lain-lain. Cikgu tak masuk pemajmukan, imbuhan dengan pemajmukan, semutu imbuhan dan pemajmukan dengan kata ganda. Okey, setakat itu saja untuk hari ini, untuk 2 ilmu kita. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana sudi duduk dalam kelas cikgu sebentar. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Rindu cikgu. Saya rindu kat awak. Ya Allah, saya rindunya kat awak. Rindu cikgu. Sayang cikgu, sayang awak juga. Saya sayang awak tahu tak? Faham? Cikgu. Ya. Cikgu spek baru ke? Uish. Mesti cikgu. Hebatlah awak ni. Itulah mata semakin rabun Spek kan. bulan dah. Ya ke, Masya Allah. Ya Allah. Hebatlah anak. Hipster cikgu. Hipster cikgu. Cikgu dah saya tak? Oh, itulah anak cikgu lah ni pengaruh cikgu kan. Itulah. Cikgu nak beli yang biasa je. Mama yang ni cantik, ini cantik. Cikgu rindu saya tak? Cikgu. Cikgu rindu kat awak. Sarah relax. Cikgu rindu.